Ustazah kongsi sikit tuan-puan. Ini bukan soal cakap yang tak baik, tapi soal nada suara je. Nada suara. Ustazah ambil pengajaran, pernah ditegur oleh suami tentang nada suara. Bukan perkataan ya, bukan pemilihan perkataan, nada suara. Jadi ustazah ni satu ketika lah tuan-puan tak perasan apakah suara ustazah tinggi bercakap dengan suami. Tak perasan. Bukan sengaja niat nak tinggi. Atau mungkin sebab dah biasa dengar suara sendiri dekat mikrofon kan bunyinya nyaring, ya. Jadi adalah satu hari dekat rumah ustazah bercakap dengan suami, bercakap dengan ustaz yang mungkin ketika itu ada nak bagi pendapat ya, ataupun tak setuju dengan suami, jadi nak utarakan pendapat kita. Wallahualam ustazah pun tak pasti setinggi mana suara ustazah tu naik. Cuba bayang-bayang je lah tuan-puan, agak-agak kau suara tinggi setara mana. Ya, tinggi setara ni lah kata makcik ni kan. Takkan mic kat rumah ya. Tiba-tiba suami ustazah cakap macam ni. Dia kata mak dia dulu tak belajar tinggi. Mak dia tak belajar tinggi, jauh sekali nak jadi ustazah, jauh sekali nak ambil bidang usuluddin, langsung tak ambil PhD, tak ambil master. Tetapi sepanjang hidup dia dengan ibunya, dengan mak ni, dia kata sampai ustaz kata macam ni, seingat dia lah, ya Allah, demi Allah, tak pernah dengar, dia kata, ibu dia mengangkat suara di hadapan ayah. Macam mana kalau tuan-puan dengar suami cakap macam ni? Ya? Bagi ustazah tuan-puan, ustazah sangat malu mendengar apa yang suami cakap. Sebab teringat, ustazah kenal mak mertua ustazah, memang ya Allah halus tutur kata dia, manis ayat dia. Subhanallah, manis ayat dia. Terbayang kat ustazah macam mana mak menyantuni abah tu. Terbayang. Jadi cukup dengan ustaz cakap macam tu dengan ustazah tuan-puan. Ini belum pemilihan perkataan, baru intonasi, nada. Ustazah berhati-hati kalau bercakap dengan suami. Ya? Tapi taklah maksud dia langsung tak pernah marah ustazah. Tak. Itu malaikat tu ya, tak pernah marah. Ada juga marah. Tapi berhati-hati supaya suara tidak tinggi daripada suara suami. Itu baru intonasi tuan-puan, baru nada. Nak bawa nada sebagai seorang isteri dengan suami, itu pun bagi ustazah adalah sesuatu yang sangat penting. Belum lagi pemilihan tutur kata. Sekarang cuba puan-puan bayangkan, ingat-ingatkan balik 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, macam mana suara puan-puan cakap dengan suami? Macam mana? Ada tak yang menjerit daripada tingkat 2 ke tingkat 1? Awak kalau nak makan bang, dah ada dah bawah saji. Menjerit, orang ni tak nampak. Ada tak tuan-puan? Ada. Ya? Bercakap tinggi suara. Lepas tu bila orang tegur, saya bukannya marah, memang macam ni, keturunan saya memang cakap macam ni. Kita berbincang lah ni. Tuan-puan jangan salahkan keturunan ya. Kesianlah tu nenek kita ya. Kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Dan ustazah cakap ni dalam keadaan kita melalui kehidupan. Takkan kita nak guna ayat nak buat macam mana, semua adik-beradik kita cakap macam ni, bunyi macam nak berkelahi cakap. Takkan kita nak bersandar dengan hujah tu, sedangkan kita masih boleh ada potensi memperbaikinya. Baiki. Dengan suami bercakap kena ada satu ton suara yang menyenangkan hati suami mendengar. Carilah ton tu. Bukan ni ton. Ya? Cari ton tu. Ton yang apa? Yang lembut cakap dengan suami. Sebab Nabi cakap tuan-puan, ni sabda Nabi, siapa dia wanita yang solehah, siapa dia isteri yang solehah, apa Nabi kata? Idza nazara ilaiha sarratuhu. Apabila kamu pandang isteri kamu, bila kamu bergaul dengan isteri kamu, bila kamu bermuamalah dengan isteri kamu, sarratuhu, dia akan membahagiakan kamu. Dia akan mengembirakan kamu. Dia akan menenangkan kamu.
Pakej gembira tenang ni, pakej tuan-puan keseluruhan. Penampilan diri, suara, tutur kata, perilaku, bahasa tubuh, akhlak, perangai, cara berfikir, iman dia, semuanya tuan-puan datang dalam satu pakej yang boleh menenangkan dan menggembirakan suami. Itulah imra'ah salihah, wanita salihah. Jadi jangan cantik saja, tapi suaranya ya Allah, daripada rumah corner lot ni, rumah corner lot, sampai end lot corner lot sana dengar suara. Jangan muka cantik saja, tapi tutur kata tak dijaga, akhlak tak dijaga, itu ciri seorang wanita salihah. Terus terang tuan-puan, ustazah pun belajar. Belajar macam mana nak cakap lembut-lembut dengan suami. Sebab kebetulannya tuan-puan, takdirnya suami ustazah terlalu sensitif dengan suara isteri. Terlalu sensitif. Kalau kena suami pekak, dia tak berapa sensitif sangat, ya. Memang tak boleh cakap lembut-lembut suami pekak. Memang kena menjerit kan, mak abang, bukan sengaja nak menjerit bang, tapi dah awak pekak, ya. Kena cakap kuat-kuat, yang itu kena minta maaf selalulah, ya. Dah telinga tak dengar. Tapi suami ustazah alhamdulillah tak pekak, ya, malah terlalu sensitif dengan suara isteri. Itu bahagian masing-masing. Dulu ustazah stres juga, ya Allah, nak lembut setara mana lagi. Lama-lama bunyi itik nila aku cakap, ya, nak lembut setara mana lagi, macam tu. Tapi lama-lama kita fikir positif, ya Allah, begini sekali kau didik, ya Allah, kau nak didik aku supaya istiqamah. Kelembutan jadi sikap kita, istiqamah. Sebab Nabi kata apa? Allah memberikan kepada orang yang lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang yang kasar. Orang kasar tak dapat tuan-puan. Ada sesuatu yang Allah akan berikan hanya kepada orang yang ada kelembutan. Cara Allah nak didik kita, Allah bagi suami yang terlalu sensitif dengan kekasaran. Sensitif sangat. Jadi ya Allah, bercakap tu tuan-puan sampai, ya mungkin tuan-puan pernah tengok kan, pernah dengar ustazah ceramah tempat lain kan, sampai kena belajar bagaimana teknik untuk bercakap dengan pasangan. Kena belajar. Sebab dia terlampau sensitif. Macam mana cara dia tuan-puan? Ini kaedah lah ya, nak bagi teknik-teknik supaya nampak lembut, supaya nampak santun bila bercakap. Pertama, mesti panggil dulu orang yang kita nak bercakap itu dengan nama gelaran yang paling dia senang mendengar. Itu satu nilai tambah yang baik ketika mana kita bertutur kata. Contoh ya, siapa nak bagi pinjam nama dia? Siapa nak bagi pinjam? Okey, silakan, namanya siapa puan? Ya? Nurihan, ya, Nurihan. Sampai nak panggil tu ya, dia boleh panggil Norehan, boleh juga Norehan. Tapi boleh juga nak panggil bagi Nurihan. Ya, boleh juga. Okey, sekarang katalah ustazah nak bercakap dengan Puan Nurihan. Puan Nurihan ada tak nama panggilan? Ada. Siapa nama panggilan dia? Gegel. Siapa namanya? Rehan, ya. Katalah ustazah jumpa dengan Puan Nurihan, ya. Ustazah tanya, dah makan ke belum? Ya, dah makan ke belum? Jadi Puan Nurihan pun macam terpandang-pandang, ada kita orang lain belakang dia, tepi dia, depan dia. Ya, sebab kadang-kadang kita ni pun rabun, tak nampak sangat, bola mata dia pandang ke mana. Ya. Lepas tu dia tercari-cari, kita pun tanya, awak dah makan ke belum? Macam mana? Cuba bandingkan tuan-puan. Mudah je nak cakap santun ni, kita panggil nama ni. Katalah Ustaz panggil An-An. Ni bukan Doraemon ni ya. An-An ataupun Puan Norehan, ataupun ikutlah kalau ada panggilan Kak Lang, kita panggil nama dia. Macam itulah rahsia bercakap dengan suami tuan. Ustazah pun tak senang mendengar kalau ada isteri bercakap dengan suami tapi tak panggil gelaran suami. Nak makan tak? Dia tanya suami.
Kalau ustazah ada kat tempat tu, ustazah rasa macam tak apa-apa kena ni cara bercakap. Nak makan tak? Nak makan ambil bawah tu. Suruh pula tu ambil bawah apa? Bawah saji. Ya, itu macam bukan suami isteri tuan-puan. Kalau kita bercakap dengan suami, suami kita ada panggilan, ada gelaran. Siapa gelaran suami kita? Siapa panggilan dia? Abang Haji. Panggil Abang Haji. Abang Haji, Abang Haji. Panggil. Biar dia jawab dulu. Ya, Mak Haji. Suruh dia jawab. Ya, jangan kita panggil tapi tak berjawab. Kita educate juga dia supaya jawab bila kita panggil. Panggil. Abang Haji, Abang Haji. Ya, kalau nak makan saya siapkan. Cakap yang elok-elok. Nak bagi tahu bukan susah pun nak bercakap tuan-puan. Kena tahu kaedahnya je, teknik je. Dan ustazah sangat meyakini bahawa gelaran, panggilan dalam rumah tangga dia memberikan kesan yang besar. Sebab itu kalau ada kat depan ustazah ni tuan-puan yang panggil suami dia dengan nama je, atau ayu-ayu, ataupun awak saya, aku, engkau, ustazah cadang, kita tukarlah. Cadangan, tukar. Sebab semakin lama sebuah perkahwinan, semakin sukar untuk menyuburkan kasih sayang tu. Kecuali kita upgrade, buat satu perubahan.